Assalamualaikum dan apa khabar semua? Terima kasih kerana menonton channel Cikgu Suhena MS. Apa khabar anak murid cikgu hari ini? Hari ini kita akan belajar lagi sejarah tahun 4 Sekolah Kebangsaan. Standard kandungan kita pada hari ini ialah pengertian sejarah dan kemahiran sejarah. Manakala standard pembelajaran pula 1.1.2 mengenal pasti sumber dalam sejarah. 1.1.3 menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. K 1.1.9 menghuraikan kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang. Objektif pembelajaran 1. Mengenal pasti dua sumber dalam sejarah. Kedua, menjelaskan 3 kaedah penyelidikan sejarah. Yang ketiga, menghuraikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang. Kriteria kejayaan. Murid berjaya mengenalkan 2 sumber dalam sejarah. Yang kedua, menguraikan 3 kaedah penyelidikan sejarah serta murid dapat menyenaraikan 3 kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang. Baiklah anak murid cikgu semua, cikgu teruskan untuk isi pelajaran sumber sejarah. Sumber sejarah terbagi kepada 2 iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Mari lihat apa itu sumber primer. Sumber primer dikenali sebagai sumber pertama berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contohnya pada gambar ini. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Manakala yang kedua pula manuskrip. Manuskrip tulisan tangan seperti hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin, hikayat Patani, hikayat Ismah Dewa, hikayat Hang Tuah, hikayat Bayan Budiman. Manuskrip yang lain pula Hukum Kanun Melaka Taj Al-Salatin. Mari kita beralih kepada yang ketiga iaitu dokumen rasmi. Dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Mari kita teruskan lagi. Sumber sejarah premier yang keempat iaitu artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Kupasan seterusnya bagi sumber sejarah iaitu sumber sekunder. Sumber sekunder merujuk kepada penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contohnya buku. Buku yang ada pada kamus sekarang iaitu buku teks juga adalah sumber contoh sumber sekunder. Diteruskan lagi untuk yang kedua iaitu majalah. Manakala yang ketiga ialah risalah atau disebut sebagai brosur. Seterusnya pada gambar nampak jelas iaitu surat khabar. Baiklah, sekarang cikgu mahu anak murid cikgu melihat sepintas lalu sumber premier yang telah kita pelajari tadi. Sumber premier ialah bagus dikenali sebagai sumber pertama berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Ada 4 ya anak murid cikgu, iaitu fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Manakala sumber sekunder pula ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Boleh ingat semula? Contoh bagi sumber sekunder
Ya, bagus. Ada 4 juga, iaitu yang pertama buku, kedua majalah, ketiga risalah dan keempat akhbar. Oleh itu, sumber sejarah penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Topik kedua seterusnya yang akan kamu pelajari ialah kaedah penyelidikan sejarah. Mengapakah kaedah ini dilakukan? Kaedah apa? Kaedah penyelidikan sejarah. Mari kita lihat jawapannya. Atau anak murid cikgu sudah ada jawapannya? Baiklah, mari kita lihat. Ya, penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Kaedah penyelidikan sejarah pula terbagi kepada 3, iaitu kaedah arkeologi, kedua kaedah lisan, yang ketiga kaedah bertulis. Anak murid cikgu sekalian, ingin cikgu tekankan bahawa kaedah penyelidikan sejarah ini adalah satu proses mendapatkan maklumat. Nanti apabila kamu dengar video ini, kamu akan perhatikan perkataan dan ayat proses mendapatkan maklumat diulang hingga akhir. Kaedah arkeologi iaitu proses mendapatkan maklumat daripada apa? Bahan tinggalan sejarah melalui proses gali cari iaitu ekskavasi, contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Baiklah, kita lihat gambar ini. Inilah yang dikatakan kaedah arkeologi. Gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu, Kedah. Pernah juga kaedah arkeologi ini menemui rangka Perak Man di Lenggong, Perak. Anak murid cikgu semua ingin cikgu berkongsi iaitu bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Ini bermaksud bidang atau kaedah arkeologi ini bukan setakat di darat, malah di dalam air juga boleh menemui bahan tinggalan sejarah. Hebat bukan? Anak murid cikgu sekalian, cikgu teruskan lagi kaedah penyelidikan sejarah yang kedua iaitu kaedah lisan. Bagaimanakah kaedah ini memperoleh maklumat? Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat yang kedua iaitu melalui temu bual. Individu atau orang yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Cuba lihat kaedah lisan orang sumber. Cikgu harap paparan ini dapat membantu anak murid cikgu memahami apa yang dikatakan orang sumber dalam kaedah lisan. Mari lihat bersama-sama langkah-langkah dalam kaedah lisan. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua, menunggu bual dan merakam perbualan. Dan langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Langkah-langkah dalam kaedah lisan ini akan membantu para sejarawan mendapatkan maklumat bagi memastikan kesahihan dan keabsahan sesuatu peristiwa sejarah. Baiklah, mari lihat kaedah penyelidikan sejarah yang ketiga iaitu kaedah bertulis.
Kaedah bertulis ialah proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Ini adalah contoh lukisan pada dinding gua Tambun Perak. Kaedah bertulis juga mempunyai langkah-langkah dalam mendapatkan maklumat, iaitu yang pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Yang kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Yang ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan yang keempat, membuat penulisan. Itulah kaedah penyidikan sejarah bagi kaedah bertulis. Oleh itu, pengkaji sejarah akan memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Anak murid cikgu semua masih ingat lagi ada berapa kaedah penyidikan sejarah yang telah kita pelajari tadi? Bagus anak murid cikgu semua. Ada 3, iaitu yang pertama, kaedah arkeologi, yang kedua, kaedah lisan dan yang ketiga, kaedah bertulis. Cikgu harap anak murid cikgu akan mengingati isi pelajaran ini. Huraian yang terakhir untuk sesi pembelajaran kita hari ini ialah menghuraikan kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang. Mengapa ia penting? Ya, yang pertama mewujudkan semangat menyayangi dan membantu diri untuk semangat berbakti kepada negara. Yang kedua, mengukuhkan hubungan dalam kalangan warga negara. Dan yang ketiga, memahami peristiwa sejarah dengan jelas dan lebih mudah. Ini adalah untuk generasi akan datang mengenali peristiwa sejarah dalam negara kita. Dengan ilmu sejarah ini juga, kita boleh membantu negara mencapai negara maju serta dapat membantu diri kita mengenali jati diri bangsa. Anak murid cikgu sekalian, cikgu ada sediakan lembaran kerja dalam Google Form dan juga cikgu ada memberikan tugasan dalam bentuk projek. Cikgu harap anak murid cikgu dapat melaksanakan dengan baik dan kemas. Sebelum cikgu mengundur diri, terima kasih kerana mendengar dan sudi belajar sejarah bersama dengan Cikgu Suhena MS. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.